Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, lama tak jumpa Okey, tak apa, hari ni cikgu akan terangkan sikit tentang mikroorganisma. Okey, cikgu akan terangkan setiap satu kumpulan mikroorganisma dan apa yang pelajar kena faham tentang setiap satu kumpulan mikroorganisma tu. Okey, first kita kena tahu dulu kenapa namanya mikroorganisma. Okey, pertama kita panggil dia mikroorganisma disebabkan oleh saiznya. Kalau kita panggil mikroorganisma mesti kecil, saiz kecil, dan syarat dia mesti tidak boleh dilihat dengan mata kasar. So kalau nak tengok kena gunakan mikroskop. Kita ada dua jenis mikroskop, mikroskop cahaya yang ada di makmal sekolah, dan satu lagi adalah mikroskop elektron, tak ada di makmal sekolah dan kita boleh jumpa dia di kalau di universiti ke makmal kajian ke ada. Okey, kita tengok dunia mikroorganisma. Okey, first sekali pelajar kena kenal apa itu flora normal. Flora normal ni ialah apa saja mikroorganisma yang kita boleh jumpa pada manusia ataupun pada sebarang organisma, iaitu benda hidup. Okey, dan flora normal ni ada pada kita tapi tak menyebabkan penyakit. Senang kata, ni adalah mikroorganisma baik yang ada pada badan kita tapi tak membahayakan kita. Ada sebahagiannya memberikan faedah pula pada kita. Okey, ni antaranya lah gambar-gambarnya. Okey, yang nama-nama ni pelajar tak perlu hafal, kena tahu aja. Semua mikroorganisma ni ada dekat permukaan badan kita, pada kulit kita, ada pada usus kita. Kalau pada usus ni sebenarnya dia adalah bakteria baik. Bakteria ni membantu juga proses penghadaman kita. Okey, ini adalah pada uretra, salur yang terlibat dalam penghasilan air kencing. Okey, flora normal ni ada kepentingannya, maksudnya dia adalah ada fungsi dia kat badan kita. Antaranya dia berfungsi untuk melawan patogen. Patogen ni adalah mikroorganisma yang jahat. Jadi dia jadi macam askar dalam badan kita, melindungi badan kita dari serangan mikroorganisma yang tak baik. Okey, kedua, boleh juga dalam badan kita, bakteria ini juga boleh mensintesis vitamin, contohnya vitamin B12 dan vitamin K. Ini biasa pada usus kita. Okey, dia juga merangsang pertumbuhan tisu badan, dia juga merangsang pembentukan antibodi untuk melawan penyakit. Okey, itu flora normal. Itu mikroorganisma baik dalam badan kita. Okey, kalau kita bincang pasal pengelasan mikroorganisma, pelajar kena tahu ada 5 kumpulan: fungi atau kulat, alga, protozoa, bakteria dan virus. Kita akan bincang satu-satu. Kita mulakan dengan fungi. Ada pelajar panggil fungi, kalau cikgu panggil fungi ataupun kulat. Okey, saiz fungi ni atau kulat ni dia lain sikit. Ada yang bersaiz makroskopik. Makroskopik maksudnya boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya cendawan. Cendawan kita boleh nampak kan. Kita pun suka makan cendawan kan. Ada cendawan boleh makan, tak boleh makan. Itu adalah contoh kulat yang bersaiz besar. Tetapi kalau untuk bab ini yang kita bincangkan ialah kulat mikroskopik. Maksudnya yang ini tak boleh lihat dengan mata kasar. Kena guna mikroskop baru kita nampak. Okey, 2 contoh untuk kulat yang kita bincangkan ialah yeast dan juga muco. Yeast ni kita sebenarnya kita guna kat rumah kita. Kita tambah dalam adunan untuk menghasilkan roti. Kalau ibu pelajar rajin buat roti, kat rumah mesti ada yeast. Okey, kalau muco pula ada kat rumah kita juga. Kalau pelajar ada roti yang dah expired kan, lepas tu atas permukaan roti ada kulat. Itulah mucor. Okey, so kita akan bincangkan kulat
menggunakan dua contoh ni. Nanti kita akan tengok dia punya cara hidup, pemakanan dia dan sebagainya. Okey. Okay, kita tengok bentuk kulat atau fungi. Okey. Fungi ada yang unisel, iaitu terdiri daripada satu sel. Contoh yang satu sel ialah yeast. Ni gambar yeast pada tu yeast. Nampak macam spiral lah, bentuk bulat. Okey, atau ada juga fungi yang multisel. Maksudnya dia terdiri daripada banyak sel, iaitu mucor. Ni mucor. Okey, nanti cikgu terangkan lagi bentuk yeast dan mucor. Okey. Kat rajah ni ada yeast. Okay, yeast terdiri daripada, pelajar tak perlu ingat apa yang ada dalam setiap satu nama detail ni, tak perlu ingat. Tapi kena tahulah bentuk, mana satu bentuk yeast, mana satu bentuk mucor. Okey. Gambar kedua kat sini pula ialah mucor yang kita boleh jumpa, kita panggil kulat roti kan. Okey. Kalau bentuk mucor ni pelajar kena ingat ada dua bahagian. Satu bahagian namanya sporangium. Sporangium ni berbentuk bulat. Okey, dan juga bentuk berbenang. Ini panggil sebagai hypha. Sporangium dan hypha membentuk spora. Okey. Macam mana kulat ni makan? Apa pemakanan kulat? Okey. Keyword dia kat sini, setengah kulat adalah bersifat saprofit. Saprofit kat sini maksudnya ialah dia dapatkan makanan dari organisma yang dah mati ataupun dah reput. Okey. Jadi kan kalau kita nak tengok, kalau pada organisma mati ada kulat. Kenapa ada kulat? Sebab itu memang cara makan dia. Dia adalah bersifat saprofit. Okey, ada juga yang bersifat parasit, iaitu tumpang pada organisma dan dapatkan nutrien daripada organisma tersebut. Okey, habitat kita boleh jumpa, kita boleh kaitkan dengan cara makan dia. Kita jumpa dia hidup di tempat yang bahan reput kan, sebab itu pemakanan dia. Dan kita boleh jumpa dia pada atas tinja. Tinja tu maksudnya najis. Ada dekat kulit haiwan dan tumbuhan juga. Dan satu lagi, kulat ni suka hidup dekat kawasan yang gelap dan lembap. Kawasan gelap, lembap mesti ada banyak kulat. Okey. Kalau cara dia membiak, kita asingkan. Kalau yeast, okay, yeast dia membiak secara asek melalui kaedah pertunasan. Dia menghasilkan tunas. Tunas tu nanti akan terpisah dari badan yeast dan akan bentuk organisma yang baru. Okey. Kalau kulat multisel seperti mucor, ada dua cara. Sama ada secara asek. Okey, kalau mucor dia akan menghasilkan spora. Okey. Pelajar tengok pelajar perhatikan pada kawasan sporangium ni. Sporangium ni mengandungi banyak spora. Jadi spora tu sebenarnya boleh bercambah menjadi kulat, menjadi mucor yang baru. Okey. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Apabila spora yang ringan ni, dia macam debu kan, bertebangan, nanti akan dibawa ke satu tempat. Bila sampai ke tempat tu, spora tersebut boleh bercambah dan menjadi mucor yang baru. Okey, tapi mucor juga boleh melakukan pembiakan secara seks, iaitu melalui satu proses yang kita panggil sebagai proses konjugasi. Bila cakap konjugasi ni, mesti ada percantuman antara induk jantan dan betina pada mucor tersebut. Sebab tu kita panggil dia pembiakan seks. Okey, mesti ada persenyawaan gamet lah, macam manusia kan, sperma bergabung dengan ovum. Macam tu juga kalau untuk konjugasi. Okey. Kumpulan kedua ialah kumpulan alga. Okey, alga ni satu kata kunci yang paling berbeza dari kumpulan lain ialah dia berwarna hijau. Memang semua alga warna hijau. Kenapa dia berwarna hijau? Pelajar dah pernah belajar benda ni. Pelajar ingat lagi tak? Ada satu struktur pada tumbuhan namanya klorofil. Okey, ingat lagi tak? Klorofil ni dia akan memberikan satu warna, betul? Iaitu warna hijau. Okey. So, kalau
ciri yang unik tentang alga mesti dia ada klorofil. Jadi kita boleh tanya, apa guna klorofil pada alga? Jawapan pelajar, tujuannya ialah untuk alga menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis maksudnya alga tadi boleh menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Okey, habitat. Habitat maksudnya tempat tinggal alga. Alga ni kita boleh jumpa dia di kawasan air tawar, okey, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, membiak. Macam mana alga membiak? Okey, kita nak kenal alga ni, kita tengok dua contoh untuk bab ni. Kalau alga kita guna dua contoh. Pertama, nama dia ialah Chlamydomonas. Chlamydomonas yang bentuk macam tiup panjang ni. Okey, itu cara tulis dia. Chlamydomonas sp. Pelajar jangan tukar. Sp tu mesti tulis. Sp merujuk pada spesies. Okey. Kalau Chlamydomonas dia ada dua cara. Sama ada secara aseks, kalau aseks secara belahan dua, ataupun kalau seks melalui kaedah konjugasi. Okey. Spirogyra juga membiak secara melalui konjugasi. Okey, apa tu cara dia membiak? Ada dua tadi kan, belahan dua dengan konjugasi. Okay, kita tengok pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks di sini. Okey. Dia melakukan belahan dua, maksudnya dari satu induk dia boleh terpisah menjadi dua induk. So dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 6 dan sebagainya. Kalau konjugasi, gambar kedua kat sini pelajar tengok. Bila sebut konjugasi, dia akan melibatkan percantuman antara dua induk, jantan dan betina, dan melakukan pembiakan seks. Okey, saiz alga dia berbeza-beza saiz. Kalau ada yang boleh nampak dengan mata kasar, contohnya alga dalam laut kan. Okey, alga atau lumut tu kita boleh nampak dengan mata kasar, itu bukan mikroorganisma. Tapi kalau contoh yang kita bincang tadi, Chlamydomonas dan Spirogyra, itu bersaiz kecil, hanya boleh nampak di bawah mikroskop. Okey, ini gambar yang bentuk yang lukisan lah untuk kedua-duanya. Okay, gambar pertama Chlamydomonas, bentuk dia macam ni, ada nampak ada tu macam ekor tu, panggil sebagai flagellum. Okay, kalau Spirogyra dia ada struktur panjang macam rod, dalamnya ada struktur berpintal. Kita kena kenal nama dan kumpulan mana dia dimasukkan. Okey. Alright. Kumpulan yang ketiga yang nama panggil sebagai protozoa. Okey, saiz protozoa memang kecil, semuanya adalah mikroorganisma lah, hanya boleh nampak di bawah mikroskop. Alright, bentuk dia ada banyak bentuk. Contoh yang dalam gambar ni ialah Paramecium. Bentuk dia macam selipar pelajar kat rumah tu. Okey. Di struktur dia ada nukleus, dia ada vakuum makanan, dia ada satu struktur macam bintang ni yang kita panggil sebagai vakuum mengecut. Vakuum mengecut ni tugas dia adalah untuk mengeluarkan atau singkirkan air berlebihan dalam badan paramecium tersebut. Okay, dia ada struktur macam kaki ni, macam bulu-bulu ni, panggil sebagai cilia. Okey, ini bentuk kedua, nama dia ialah amoeba. Amoeba ni bentuk dia berubah-ubah. Okey, struktur dia pun sama. Mesti ada nukleus, ada vakuum makanan untuk makan, vakuum mengecut ni untuk singkirkan air, dan ada membran sel. Okey, apa pemakanan untuk protozoa? Ada banyak cara pemakanan. Ada yang boleh buat fotosintesis sendiri, ada juga bersifat parasit, ada juga yang menangkap makanan secara fagositosis. Juga akan terangkan apa itu fagositosis. Okey, ini fagositosis. Kalau kita boleh tanya dalam soalan,
Okey, masa fagositosis ialah proses di mana protozoa seperti ameba mendapatkan makanannya. Okey, cara dia mendapatkan makanan, dia akan unjurkan kaki, kita panggil kaki palsu lah. Kaki palsu ni bukan kaki sebenar, tapi dia menyerupai kaki. Okey, nama kaki palsu tu ialah pseudopodium. Dia akan panjangkan kaki palsu ni atau pseudopodium ni untuk perangkap makanan. Okey, bila dah perangkap, makanan tadi akan dimasukkan ke dalam vakuum makanan. Okey, vakuum makanan mengandungi makanan tadi. Vakuum ni akan dalam vakuum ni ada enzim. Enzim tu akan mencernakan makanan tadi untuk diserap oleh protozoa. Okey, cara dia membiak ada, ini kaedah pertama, kaedah Alsek, iaitu secara belahan dua. Belahan dua ni maksudnya terbahagi dari satu menjadi dua. Okey, mula pembahagian nukleus dulu, lepas diikuti oleh cytoplasma. Okey, ni Alsek Okey, ataupun cara kedua juga boleh membiak secara konjugasi. Kalau konjugasi ialah seks, pembiakan seks, maksudnya mesti ada percantuman antara induk jantan dan betina pada protozoa. Berlaku pertukaran genetik, lepas tu akan berlakulah proses konjugasi. Habitat itu berjumpa di air tawar. Kalau ameba ada juga di tanah lembap, air tawar, air laut dan berumah. Okey, kumpulan keempat ialah bakteria. Bakteria ni kita boleh pisahkan dia kepada pelbagai bentuk. Okey, ciri yang special sikit pasal bakteria ni, dia memang hanya boleh dilihat di bawah mikroskop cahaya berkuasa tinggi. Senang cerita, kalau guna mikroskop kat sekolah tu memang tak akan nampak. Okey, sebab saiznya yang kecil. Bentuknya kita boleh bahagi kepada 4. Okey, bentuk pertama, bentuk bulat-bulat, kita panggil dia sebagai coccus. Sekejap Bentuk kedua, bentuk macam spring. Okey, itu panggil sebagai spirillum. Okey, bentuk ketiga berbentuk rod. Tahu kan rod? Bentuk rod panjang, kita panggil sebagai bacillus. Bentuk keempat, bentuk macam koma. Pelajar buat karangan ada koma kan? Kita panggil sebagai vibrio. Okey, yang ni struktur dia lah. Pelajar boleh tengok ada dinding sel, membran sel, bahan genetik dan sebagainya. Okey, struktur asas. Ada yang mempunyai struktur macam rambut. Kita panggil sebagai pili. Tugasnya ialah untuk memudahkan dia melekat pada permukaan. Ada juga yang ada struktur macam ini, dipanggil sebagai flagellum. Okey, bakteria dapatkan makanan dalam berbagai cara. Ada yang boleh jalankan fotosintesis, ada yang bersifat parasit, ada yang saprofit juga. Okey, hampir semua kita boleh jumpa bakteria. Cara bakteria membiak sama je dengan yang tadi. Okey, kalau kaedah Alsek melalui belahan dua, dari satu induk jadi 2 sel anak. Ataupun cara kedua, kalau secara sel, ialah melalui konjugasi. Okey, konjugasi ialah percantuman lah. Okey, apa ciri istimewa bakteria? Okey, yang ni menjadikan bakteria ni bersifat tahan lasak. Senang cerita, ke mana-mana pun dia boleh hidup. Okey, dia boleh membentuk endospora. Endospora maksudnya spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan punya permukaan perlindungan. Dalam bakteria, dalam tu boleh ada endospora pula. Bila sampai ke dalam keadaan ekstrim, contohnya suhu terlalu tinggi ke, keadaan tak ada makanan, dia tak akan membiak. Tapi bila sampai ke permukaan atau keadaan yang sesuai, dia akan boleh bercambah dan membiak, membentuk bakteria yang baru. Menjadikan sifat dia boleh beradaptasi dengan semua keadaan. Sama ada yang kalau manusia tak boleh hidup pun, bakteria sebenarnya boleh hidup. Okey, virus ni yang kita tengah hadapi sekarang lah, corona virus kan. Ni coronavirus ni masuk dalam kumpulan virus. Virus ni sebenarnya bukan hanya berbentuk macam corona tu, tapi ada banyak lagi bentuk virus. Okey, ni contoh-contoh bentuk virus Kalau yang kita tengah hadapi sekarang ni coronavirus, bentuk macam ni.
Permukaan bulat dengan atas dia macam ada mahkota macam tu. Okey, so ada banyak virus ni yang menjadi punca kepada banyak penyakit. Okey. Dalam dia ada DNA atau RNA. Okey, lapisan permukaan luar namanya kapsid. Okey. Virus ni special sikit berbanding mikroorganisma lain sebab dia ni tak ada ciri benda hidup pun. Dia tak perlu bernafas, dia tak perlu berkumuh, dia tak perlu membesar. Dia pun tak bergerak balas pun terhadap rangsangan. Dia benda hidup tapi sifatnya tak macam benda hidup. Okey, satu-satunya cara dia membiak ialah dia akan masuk ke dalam sel benda hidup yang lain. Contohnya masuk ke sel manusia. Dalam sel manusia itulah dia boleh membiak. Kalau di luar dia tak boleh pun membiak. Sebab tu dia hanya akan menjangkiti kita, menyusahkan hidup kita bila dia berada dalam sel kita. Di luar dia hanyalah benda yang tak ada function. Okey, ni cara dia menjangkiti. Mula kita tengok virus melekat pada permukaan sel. Contoh permukaan sel manusia lah, katakan COVID-19 ni, coronavirus ni lekat pada permukaan sel kita. Lepas dia lekat pada permukaan sel, dia akan masukkan bahan DNA dia. Okey, bahan genetik dia atau bahan DNA dia. Okey. Dia masukkan dia punya DNA dalam sel kita. Lepas tu dia akan ambil alih. Dia jadi bos pula dalam sel kita. Dia ambil alih fungsi sel kita. Dia akan gunakan semua bahan dalam sel kita untuk membentuk bahan-bahan yang dia perlukan dan juga digunakan kandungan dalam sel kita untuk membiak. Okay, tengok kalau tadi ada satu DNA, sekarang dia hasilkan banyak virus baru. Virus baru ni bila dah penuh dalam sel badan kita, dia akan pecah dan akan disebarkan ke sel-sel lain dalam badan. Ni datang yang bahaya. Okey, kalau contohnya kita terdedah pada coronavirus, satu saja virus masuk dalam badan kita. Dia masuk dalam sel badan kita, dari satu tu dia akan membiak jadi banyak tu yang akan lama kelamaan menjangkiti organ kita seperti paru-paru kita. Okey, so itu saja 5 kumpulan mikroorganisma. Cikgu harap dapat membantu pelajar memahami dan nanti pelajar boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan 5 kumpulan mikroorganisma. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.